Islam miskin. Dia sebut Islam zuhud. Orang tunduk di jalan pakai baju buruk, di tempat capek. Nak kenal Islam macam mana? Tak nak pakai baju buruk. Jadi dalam Islam elemen-elemen kekayaan itu diambil. Tapi pendekatannya macam mana? Itu yang membezakan antara kita dengan Islam dengan agama-agama yang lain. Yang pertama ada kekayaan individu, iaitu sumber-sumber yang baik untuk memenuhi keperluan sama ada barangan berbentuk benda atau hak atau kata orang lain. Kereta, rumah, duit yang banyak, perniagaan yang besar, itu berbentuk. Kemudian kalau di peringkat yang lebih besar, yang keduanya kekayaan di peringkat masyarakat, sama ada daerah, negeri, negara dan sebagainya, iaitu sumber-sumber semula jadi dan barangan yang dimiliki oleh satu kumpulan seperti penggunaan awam, jalan raya, negara, segi pembangunan kerja ini tak ada masalah, bahan-bahan galian dan sebagainya. Begitu semua. Di mana mewah dia masuk ke dalam Arab. Maksud Islam adalah kekayaan. Apa maksud Islam itu adalah kekayaan? Yaitu Islam mempunyai kekayaan yang dapat memenuhi keperluan individu dan masyarakat, sama ada material, maknawi, jasmani, spiritual dan juga mental. Itu masuk semula. Maka ia merupakan satu kekayaan yang tiada kekayaan lain menyamainya dalam bidang ini. Ia memelihara kekayaan material dan menuntut agar ia dipelihara, dikembangkan dan dikawal untuk khidmat individu dan masyarakat. Perkara tersebut wujud di peringkat individu atau di peringkat masyarakat. Jadi kekayaan dalam Islam ada. Cuma dan Islam menggalakkan lagi kita menguruskan kekayaan itu dengan baik supaya kekayaan itu boleh dimanfaatkan untuk masyarakat, untuk diri sendiri dan untuk agama. Semoga pandangan mengenai kekayaan yang syumul dan rasional ini dapat menolak mereka yang menuduh semua agama secara umum dan agama Islam khususnya bahawa ia tertegak dengan berzuhud dan memencilkan diri dari segala perkara yang berbentuk kebenaran. Kerana pemikiran yang jelek itu sekalipun ia benar pada agama yang lain atau sebarang pemikiran aliran, namun dia tidak benar dalam Islam walaupun sedikit. Jadi kita nak menolak pendapat mengatakan Islam itu adalah terdiri dengan kemiskinan, berzuhudan semata-mata. Itu masuk di sini lagi zuhud yang tidak benar. Zuhud dari segi persepsi orang awam, maknanya tidak menginginkan harta, tidak berusaha untuk mencari harta. Seterusnya yang kedua, Islam adalah hasil usaha, pendapatan dan kecukupan. Hasil usaha ini betul dan betul mencari harta. Hasil usaha pendapatan ialah apa yang dicari oleh manusia untuk mendapatkannya kerana terdapat manfaat padanya dan membawa keuntungan seperti memperbarui harta. Apabila ia diungkapkan pada sesuatu yang disangkakan ia mendatangkan manfaat oleh seseorang, tetapi sebaliknya ia membawa kepada kemudaratan. Dalam hadis ketika ditanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Qala amalul rajuli biyadihi. Jadi Rasulullah bertanya, apakah hasil usaha ataupun pendapatan yang terbaik? Baginda menjawab, pekerjaan seorang lelaki dengan usahanya sendiri tangan. Jadi kita kena berusaha untuk mencari pendapatan, mencari harta. Harta itu mencari, sebenarnya kita datang sendiri. Rasulullah ada beli. Adakah harta itu perlu dicari? Memang kena cari. Ada ayat yang pertama yang saya baca tadi, wabatari, cari. Ini mana kata Allah, carilah harta itu sama ada, kena cari sama ada harapan akhirat, harapan dunia, kena cari. Dan sabda Rasulullah lagi, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya makanan terbaik seorang lelaki adalah dari hasil usahanya, itu pendapatan sendiri. Sesungguhnya anaknya adalah hasil pendapatan sendiri.
Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW, hadis dari Bukhari, Nabi sabda, barang siapa yang bekerja untuk anak isterinya melalui jalan yang halal, bekerja itu sekarang mengikut kebutuhan juga masing-masing, maka bagi mereka pahala seperti orang berjihad di jalan Allah. Maknanya dia bekerja dengan betul-betul mengikut syariat dan menjaga halal dan haram dan menjaga betul amanah-amanah yang perlu dijaga. Kalau terrealisasi benda ni, maka dia akan mendapatkan jarak sebagaimana berjihad. Betul-betul amanah dari kerja, ikhlas lillahi ta'ala, menunaikan amanah jabatan yang kita pegang, dapat jarak pahala berjihad. Islam adalah hasil usaha. Bermaksud Islam menyuruh insan bekerja dan berusaha. Dia menuntut agar manusia hidup tanpa bergantung kepada orang lain. Ini kerana Islam memuliakan kerjaya, meninggikan nilainya dan mengantara orang yang bekerja. Pernyataan ini dikuatkan lagi bahawa para Nabi alaihissalam adalah pekerja yang mempunyai kerjaya di sini. Nabi pun bekerja, bukan Nabi makan saham daripada sahabat-sahabat yang bekerja, walaupun dia ketua negara, walaupun dia adalah Nabi dan juga Nabi-Nabi lain pun bekerja. Balik-balik orang boleh dah bekerja. Nabi ada semua, Nabi-Nabi sebelum Nabi adalah bekerja membalik. Itu baik awal lah. Jadi dalam masalah bekerja ni, baru ni saya terbaca satu isu tentang masalah apa-apa sedekah. Kita bukan ini untuk sedekah, tapi dalam Islam konsepnya adalah kita berusaha. Kadang-kadang setengah orang mencari jalan mudah, mencari jalan mudah dengan meminta sedekah, berdasarkan kepada sedikit kekurangan pada diri mereka, maka dijadikan modal untuk meminta sedekah. Sebenarnya banyak saluran-saluran yang boleh kita buat, walaupun ada kekurangan pada diri, tidak bermaksud kita meminta, mengambil jalan modal untuk meminta sedekah. Fenomena tinggal kita ni, kalau kita lihat memang banyaklah pasal malam, tempat yang berkumpul orang ramai, di situ adalah meminta sedekah. Memang dalam Islam menganjurkan kita supaya bersedekah, itu dari segi memberi, tapi dari segi peminta itu sebenarnya tidak berapa banyak. Sebab itu Nabi kata tangan yang memberi lebih daripada tangan yang menerima. Dan satu isu juga yang saya suka sebut di sini, iaitu masalah kalau kita lihat di kedai ataupun di bank-banknya, tempat yang banyak tertutup orang, kadang-kadang saya lihat di Kuantan banyak juga jenis hantar budak untuk minta sedekah. Bahawa ni dah terbongkar. Rupanya institusi, biasanya dia tak ada nama pondok, tahfiz, dia menjaga mudah dengan menghantar budak-budak yang datang, tekan satu, tekan dua, lelaki pun ada, perempuan pun ada, untuk meminta sedekah sebagai membiayai operasi madrasah ini. Bagi saya ini satu cara yang tidak betul. Yang pertamanya, sebenarnya banyak lagi cara lain yang institusi tersebut boleh buat selain daripada menghantar budak minta sedekah. Walaupun alasan dia nak beri budak supaya kita jiwa, itu banyak benda yang boleh kita bahas. Banyak cara lain dia boleh buat. Dia boleh buat lah. Satu lagi dia merupakan jalan mudah sebenarnya. Geng-geng tenaga pengajar ni tak perlu susah, kita hantar budak-budak dia pergi minta sedekah. Yang keduanya, yang seterusnya dari segi keselamatan. Saya ingat kita mengajar di bawah kerajaan, kalau kita nak bawa pelajar keluar daripada sekolah, macam-macam aturan kita kena jaga supaya tidak berlaku. Apatah lagi kalau kita hantar budak yang tingkatan 1, tingkatan 2, tak hantar selesai minyak dan kita tinggal. Kalau berlaku apa-apa, siapa yang akan menjawabkan? Sedangkan mak ayah kita tahu mak dia di mana. Itu kadang-kadang perlu perkara yang kita ambil perhatian. Bukan kita nak bagi, kadang-kadang kita panggil dia tanya. Kadang-kadang kita belum kena marah budak.